Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afi Husaini bin Syaiwa Ambi dari kumpulan 2. Nama kumpulan saya Muhammad Afi Sazwan bin Mak Lazim, Risalah Maniyah dan Just With The Sing. Hari ini saya membentangkan tajuk 1/3 Gerakan Mengenai Etika dan Peradaban Acuan Malaysia melalui sejarah, soto sosial dan biografi. Etika sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan adanya etika, maka manusia akan dapat menjalani aktiviti kehidupan seharian dengan mampu membezakan antara perlakuan yang baik dan salah serta membatasi perlakuan dalam kehidupan manusia. Amalan etika yang baik akan terbinanya sebuah negara yang bertamadun. Hari ini banyak berlakunya pelanggaran etika kerana kurangnya perhayatan tentang kepentingan beretika ke arah acuan Malaysia yang aman, tenteram dan sejahtera. Tenteram dan sejahtera antara contoh etika yang menjadi acuan Malaysia seperti mengucapkan salam apabila memasuki rumah orang lain, mencium tangan ibu bapa, menggunakan kemudahan awam dengan betul, beratur ketika berusaha di kaunter pengemis kerajaan. Seterusnya, tahap perhayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Pertama, sejarah kita hari ini, di mana kita lahir, dari mana asal kita. Kedua, struktur sosial. Struktur sosial tradisional, struktur sosial moden. Ketiga, biografi masyarakat, riwayat atau kisah hidup seseorang. Sejarah, struktur sosial dan biografi. Pertama, sejarah dalam konteks ilmu sosiologi. Sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman yang lalu saling berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Struktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial, manakala dari sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Biografi masyarakat dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat dan sebaliknya boleh pula mencorak struktur sosial dan proses sejarah. Nama saya Rishad Analaki Manian. Saya nak bentang tentang faktor sejarah. Sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang saling berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Meneliti sejarah ialah dengan melihat kembali asal-usul individu di negara ini, sama ada penduduk asal atau sebahagian daripada proses migrasi dalam wilayah alam Melayu atau migrasi dari peradaban Cina, India, Arab, Eropah dan sebagainya. Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu adalah anak watan tanah Melayu sebelum era kedatangan British. Percaturan yang dimainkan oleh pihak British telah membentuk populasi baharu di tanah Melayu. Masyarakat Melayu sebagai masyarakat watan yang lengkap mengambil alih pemerintah negara selepas ditinggalkan British. Seterusnya, bermula pada pertengahan kurun ke-19, berlaku kemasukan imigran ke tanah Melayu secara besar-besaran antara perkembangan ekonomi moden. Keadaan aman di kawasan alam Melayu khasnya, tanah Melayu telah menarik kemasukan imigran dari China dan India. Pada asalnya, tidak semua imigran yang datang ke tanah Melayu berhasrat untuk kekal menetap semasa zaman kolonialisme moden. Seterusnya, zaman kemelesatan ekonomi sekitar 1930-an memaksa imigran ini pulang ke negara asal, namun masih ada yang menetap di tanah Melayu. Golongan ini menjadi sebahagian daripada warga negara melalui pelaksanaan prinsip jus soli. Satu hal yang perlu diiktirafkan bersama ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh Richard Winstead, seorang orientalis yang datang ke tanah Melayu untuk mengkaji kekuatan umat Islam Melayu. Beliau menyatakan bahawa kedatangan imigran
China telah meruntuhkan pentadbiran Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Syazwan bin Azin. Hari ini saya akan membentangkan faktor struktur sosial. Struktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial, manakala dari segi sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Tahap penghayatan antara individu dengan individu yang lain tentang etika dan peradaban adalah berbeza kerana ia bergantung kepada struktur sosial. Masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan, bangsawan, pembesar daerah, golongan ulama dan penghulu. Golongan yang diperintah pula terdiri daripada golongan merdeka dan golongan hamba. Dalam struktur sosial masyarakat tradisional, golongan yang diperintah menumpahkan taat setia yang tidak terbelah bagi kepada golongan pemerintah. Manakala golongan pemerintah pula bertanggungjawab dalam menyatupadukan rakyat, memelihara keamanan dan memajukan negeri. Asas struktur sosial masyarakat alam Melayu dibahagikan kepada kelas atasan, iaitu golongan pemerintah, dan kelas bawahan, iaitu golongan yang diperintah. Struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu yang tersusun memperkukuh sistem politik dan kedudukan pemerintah. Nama saya Jaswinder Singh. Hari ini saya akan membentangkan faktor biografi dan kesimpulan. Faktor biografi merupakan biografi dari segi bahasa, iaitu riwayat atau kisah hidup seseorang. Sosiologi biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Setiap individu harus menghayati biografi diri sendiri bermula dari kelahiran sehingga kini, seperti mana seseorang individu menjalani kehidupan seharian. Selain itu, setiap individu juga harus membentukkan diri sendiri berdasarkan daripada sejarah kehidupan yang dilalui sehingga dipengaruh struktur sosial yang membentuk diri setiap individu. Dalam konteks Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi, maka penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat adalah berkait secara langsung dengan nilai-nilai agama tertentu. Kesimpulan, sebagai nilai tambahan bagi penghayatan atau pembentukan nilai etika dan peradaban acuan, warga Malaysia seharusnya mengekalkan ajaran agama tersendiri dengan baik. Contoh hikmah, keberanian, kesedaran dan keadilan. Namun mana-mana nilai yang bercanggah dengan prinsip. Sekian, terima kasih.